Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar 1 inovatif, 1 KA dan juga 1 inklusif. So hari ni cikgu akan mulakan dengan jadual berkala. Okay, kita jadual berkala ni bab baru So jadual berkala ni actually selalunya awak akan belajar masa form 4 kalau awak ambil sains, awak ambil kimia. Tapi dalam KSSM dia dah masukkan jadual berkala ni dekat budak form 1. So awak ni kiranya beruntung lah mengenali jadual berkala pada umur 13 tahun. So harapnya awak anggapkan awak belajar ni untuk ilmu awak, pengetahuan Okay. So apakah itu jadual berkala kan? Sebelum nak ke jadual berkala kita kena tahulah apa yang basic dulu. Okay, awak tengok gambar rajah ni colourful betul tak? Okay, so colourful ni adalah ni disebabkan cecair ni sendiri dia ada ion-ion dia kerana ada sebatian dan juga unsur-unsur yang tertentu memberikan kali-kali tertentu. Okay, so kita nak belajar pengelasan unsur dulu Apakah itu unsur? Okay. Nanti dulu sebelum unsur kita nak belajar tentang atom. Okay. Awak tengok gambar rajah ni kan. Gambar rajah ni ada 2 gambar iaitu gelang emas dan juga balon udara panas. Okay. So awak tahu gelang emas ni adalah kategorinya pepejal kan. Keadaan jirim dia pepejal betul tak? Okay. So kalau dalam gelang emas anak-anak, setiap benda yang kat dunia ni kalau kita panggil sebagai jirim. Okay. Kita ingat balik apakah itu jirim. So cikgu dah tulis kat sini. Jirim tu adalah jirim adalah terdiri daripada benda yang mempunyai apa maksud jirim? Apa maksud jirim Jirim adalah benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dia kena patuhi 2 syarat tu untuk bergelar jirim. So kalau bergelar jirim ni, jirim tu ada 3 kategori iaitu pepejal, cecair dan juga gas. So kalau tengok pada gelang emas ni di kategori pepejal. Balon udara panas ni adalah gas. So anak-anak dalam pepejal dia ada atom-atom dia ataupun zarah-zarah dia. Dalam zarah-zarah pepejal awak tengok ni dia disusun sangat-sangat rapat dan padat. Tetapi kalau dalam gas dia disusun secara dia tak disusun pun, maksudnya dia scattered, maksudnya dia memang berserak. Jarak antara atom ataupun zarah antara sama lain sangatlah jauh-jauh. So ini gas. So ingat jirim terdiri daripada pepejal, cair dan gas. Now kita nak cakap pasal seketul atom. Yang ni kan, dalam pepejal ni ada banyak atom kan. Tapi cikgu nak ambil seketul atom. Seketul atom tu. So, atom ni benda anak-anak. Atom ni adalah satu benda yang sangat kecil dan juga diskret. Apa maksud kecil? Kecil lah, awak tahu kecil kan. Nak tengok dengan mata kasar pun tak boleh. Apa maksud diskret? Diskret means maksudnya dia tidak boleh lagi dipecah ataupun dipotong lah. Itu paling kecil lah. Atom paling kecil dekat dunia ni. Dia tak boleh potong langsung lah. Itu maksud diskret. So kalau nak tengok atom anak-anak, kalau nak tengok atom dengan mata kasar memang tak boleh nak tengok dengan mata kasar. So awak kena menggunakan satu benda iaitu mikroskop. Tapi mikroskop pun bukan mikroskop macam mana yang kita ada dekat dalam library kita, dekat dalam lab kita tu. Mikroskop tu awak kena guna mikroskop elektron. Di mana pembesaran dia sampai 10 juta kali ganda. Baru awak boleh nampak atom itu. Banyak tak 10 juta kali ganda? Sangat-sangatlah banyak. Perumpamaan dia bagi macam ni lah. Sebiji oren, kau besarkan 10 juta kali ganda, awak besarkan dia sampai jadi besar bumi. Kalau awak besarkan sebiji oren 10 juta kali ganda, dia akan sama dengan besar bumi. Barulah atom tu boleh kita nampak. Kalau tak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Next. So yang ni yang cikgu dah ajar awak hari tu. So yang cikgu dah ajar awak hari tu anak-anak, ini adalah apa? Ini adalah gambar atom. Maksudnya ini adalah atom, ni atom yang kecil ni. Kita besarkan atom tu, apa dalam atom tu ada. Itu maksudnya so awak tengok dekat sini anak-anak. Atom ni kalau awak perasan dia ni macam ala-ala apa? Dia ni macam ala-ala matahari dengan bumi ada orbit, betul tak? Allah jadikan so kalau awak nak tahu anak-anak, awak tengok ni, dalam atom ada lagi benda lain. So yang benda lain tu kita gelar dia sebagai subatom. Sub tu maksudnya benda kecil lagi daripada atom. So anak-anak, subatom ada 3, iaitu proton, elektron dan neutron. PEN. Proton, elektron, neutron. Proton, elektron, neutron. So dalam atom ada proton, elektron, neutron. Tapi mana kedudukan dia? Awak tengok dekat sini. Dalam atom tu, kat tengah-tengah ni. Kat tengah-tengah ni, kita gelar dia sebagai nukleus.
kita gelarkan dia sebagai nukleus. Okey. Dalam nukleus, subatom apa yang duduk? Ada dua, iaitu proton dan juga neutron. Proton dengan neutron duduk dalam nukleus. Okey. Right. Proton ni dia punya charge adalah positif. Charge dia positif. Proton positif. Proton positif charge dia. Tapi neutron dia tiada charge. Dia bersifat neutral. Okey. Neutron tak ada charge dan dia hanyalah bersifat neutral sahaja. Okey. Manakala satu lagi. Okey, awak tengok ni. Ni macam orbit kita kan. Orbit dekat angkasa lepas ni lah dekat orbit tu ada satu benda yang melekat. Okey, benda yang melekat ke orbit ni, subatom yang seterusnya adalah elektron. Elektron ni charge dia adalah negatif. Okey, dan saya nak beritahu awak elektron ni sangatlah ringan antara proton, neutron dan elektron. Elektron adalah paling ringan dan paling kecil sangat-sangat. So, elektron ni dia akan duduk ke orbit dan dia akan tak duduk diam. Dia sejenis yang tidak duduk diam. Maksudnya dia memang bergerak je. Dia keep on bergerak saja. Dia keep on bergerak, tak stop. Okay, alright Kita pergi seterusnya. Dalam nukleus ada proton dan neutron. Dekat sekeliling orbit ni ada elektron. Anak-anak, orbit yang kita sebut ni, ini adalah orbit ni yang tempat neutron duduk ni. Tempat elektron duduk ni kita panggil sebagai petala. Dia adalah petala. Elektron kan dia memang susuk bergerak aja. Itu sifat elektron. Okey, faham Okey. Now kita nak belajar apakah itu atom. Okey. Apakah itu atom dan molekul. Okey. Cikgu nak beritahu awak kalau awak nak tahu yang dia bagi contoh ni atom oksigen, molekul oksigen. Okey. Apakah itu atom dan apakah itu molekul? Dia macam ni anak-anak. Kalau atom ni benda yang seketul saja. Okey, kalau saya kata atom oksigen, bermaksud seketul oksigen. Okey, tapi kalau saya kata molekul oksigen, itu bermaksud ada dua ketul oksigen. Tak semestinya dua ketul, dia lain, benda lain lah dia punya caranya. Tapi kalau awak nak tahu oksigen yang awak gunakan untuk tarik untuk bernafas tu, dia duduk dalam dunia ni, dia berjalan-jalan kat keliling dunia ni, dia tidak boleh dalam keadaan atom, dia tak boleh seseorang dia jalan. Dia mesti O2. Dia mesti berpasangan baru dia boleh masuk dari hidung awak untuk bernafas. Okey? Bukan saja oksigen. Okey, kalau dia seketul kita panggil sebagai atom oksigen. Tapi bila dia dah berdua ketul, dia berjalan-jalan kat dalam, kita panggil dia gas oksigen ataupun molekul oksigen. So it means that molekul ni mesti dua atau lebih atom yang bergabung. Betul tak? So molekul ni adalah dua atau lebih atom yang bergabung. Okey. Sekejap So apa itu molekul? Okey, molekul ni adalah gabungan dua atau lebih atom. Baru kita sebut molekul. Okey, so cikgu dah bagi contoh kat sini. Cikgu buat contoh kat sini. Ni atom hidrogen. Kalau saya sebut atom hidrogen, maksudnya seketul hidrogen. Tapi kalau saya sebut sebagai gas hidrogen atau molekul hidrogen, kalau korang nak tahu hidrogen pun sama. Hidrogen dia nak duduk kat dunia ni, nak stabilnya dia tidak boleh seseorang. Tak boleh seketul-seketul. Dia mesti H2. Dia mesti berpasangan. So, H2. So, kalau dari segi gambaran lukisan macam ni lah, dua ketul H. Okay, H2. Sama juga klorin. Klorin ni anak-anak, dia kalau nak berjalan kat dunia ni, dia mesti dalam keadaan Cl2. Kalau saya sebut atom klorin, seketul atom klorin. Saya sebut gas klorin atau molekul klorin, mesti Cl2. Kalau saya kata molekul klorin, so maksudnya Cl2. Sama, okey, itulah maksud dia. Okey, cikgu bagi contoh pula lain, molekul yang lain. Okey. Molekul yang lain contohnya air. Korang tahu air ialah H2O. So, H2O. Dua ketul H, seketul O. Maksudnya dia ada tiga ketul atom, betul tak? So, ini gambaran ni lah. So, kalau dah air ni, air bukan kategori atom. Air dah kategori molekul. Sebab dia ada dua dan atau lebih atom. Sama juga dengan karbon dioksida. You know karbon dioksida ialah CO2. So it means that 1C, 2 oksigen. So macam biasa. Dua atau lebih je atom betul dia dah namanya molekul. Itu beza atom dan molekul. Okey. So apakah itu unsur anak-anak? Okey, unsur ni maksudnya benda yang dia sahaja yang ada. Apa unsur cikgu? Sebenarnya kat dunia ni banyak sangat unsur. Okey. Contohnya oksigen tu satu unsur, karbon tu satu unsur, besi, ferrum tu satu unsur.
Zinc pun satu unsur. Itu adalah unsur. Kalau saya sebut karbon, dia unsur dia saja. Okay. So, contohnya atom oksigen unsur. Gas oksigen juga unsur. Walaupun yang ni atom, yang ni molekul, tapi dia kategori unsur. Sebab dalam oksigen hanya ada O saja. Hanya ada jenis yang sama saja. Okay. Contohnya kalau cikgu ambil satu lagi. Okay. Alright. Ferrum. Kalau saya sebut ferrum, maksudnya besi je lah. Ada ferrum je lah. Kalau saya sebut karbon, ada karbon je lah. Zinc je lah. Kalau cikgu contohnya cikgu sebut gas hidrogen. Okey, gas hidrogen dalam dunia ni wujud dalam H2 kan. Dia mesti dua ketul untuk jalan-jalan kat dunia ni kan. Ni pun kategori unsur sebab dalam tu ada hidrogen je. Tak ada unsur lain. Okey. Tetapi apakah itu sebatian? Sekarang ni kita nak tengok sebatian pula. Sebatian ni adalah gabungan dua atau lebih unsur secara yang digabungkan secara kimia. Dia mesti ada dua atau lebih unsur. So, cikgu buat rangkuman dekat sini. Okey. Unsur ni satu jenis saja unsur dia. Okey, satu je. Tapi kalau sebatian, dia ada lebih daripada dua atau lebih unsur. Gabungan dua atau lebih unsur. So, contoh cikgu bagi garam. Yang pertama garam. So, garam ni yang mak kau guna tu, dekat dah besar lah kita panggil garam yang guna untuk masak tu. Okey. Dia adalah natrium klorida nama dia. So, formula dia NaCl. So, NaCl ni bermaksud dia terdiri daripada natrium dan juga klorid. So, yang ni kita namakan dia sebagai sebatian sebab apa? Dia ada dua unsur yang bergabung. Dia kena dua atau lebih. Seterusnya cengkerang. Cengkerang sama dengan gigi awak kandungan dia. Nama dia ialah calcium carbonate. Formula dia CaCO3. So, dalam kecengkerang ada unsur kalsium, ada unsur karbon, ada unsur oksigen. Maksudnya seketul karbon, seketul kalsium bergabung dengan seketul karbon bergabung dengan 3 ketul oksigen. So, yang ni juga di bawah kategori sebatian. Okey, contoh yang seterusnya gula. Okay, kenapa garam cengkerang ni kenapa kategori sebatian? Sebab ada 3 unsur bergabung. Okey, gula. Formula dia C6H12O6. Okey, so dalam gula ada karbon, ada 6 ketul karbon, 12 ketul hidrogen dan 6 ketul oksigen. So dia ada 3 unsur bergabung. So kategori dia adalah sebatian. Itu maksudnya. Okay. Alright. So anak-anak, ini adalah jadual berkala. Okay. Ini adalah jadual berkala. Yang kita dah nak pergi kepada yang seriousnya lagi. Okay. Apakah itu jadual berkala? So anak-anak, jadual berkala ni. Okay. Sekejap. Saya clearkan dulu. Okay. Ini adalah jadual berkala. Okay. So, jadual berkala ni lah yang kita nak belajar. Yang pentingnya dalam bab ni lah yang kita nak fokus sebenarnya kan. Okay. So, awak tengok jadual berkala ni. Ini banyaknya benda. Apa benda ni cikgu? Okay. And actually, jadual berkala ni, dia ni adalah jadual di mana dia digunakan untuk menempatkan unsur-unsur yang orang jumpa kat muka bumi. Dekat muka bumi Allah ni, banyak sangat yang Allah jadikan unsur. Okey, Allah terbitkan unsur. Dan setiap satu unsur tu bukan saja Allah jadikan, mesti ada guna dia. Okey, so lebih kurang ada 118 unsur lah kat dunia ni yang kita temui dan semuanya ada kegunaan masing-masing. Walaupun bahaya, dia tetap berguna. So awak tengok kat sini, ini adalah unsur-unsur. Setiap satu kotak ni nama-nama unsur. Awak tengok Li, Be, Na, Mg, ini nama dia simbol dia. Okey. Kalau saya sebut O, awak tahu O tu oksigen. Okey, saya sebut N, N tu nitrogen. Saya sebut H, H tu hidrogen. Itu simbol dia. Okey. Tapi dalam satu kotak tu anak-anak ada, dan kita ambil kunci kotak ni. Dalam satu kotak tu ada maklumat yang dibagi. Okey, setiap kotak tu. Contoh, kita ambil karbon. Dalam kotak karbon ni, dia ada simbol. Lepas tu nama sebenar. Lepas tu awak akan nampak ada 2 nombor. Satu nombor yang kecil, satu lagi nombor yang lebih besar. Nombor yang kecil ni ialah nombor proton. Ingat lagi tak nombor proton tu apa? Bilangan proton yang duduk kat nukleus yang kita belajar tadi tu. Kalau ada 6 proton, 6 lah nombor dia. Ada 11 proton, 11 lah letak kat sini. Dia adalah menggambarkan yang kecil ni ialah bilangan proton. So, yang lebih besar punya nombor, ini adalah jisim relatif. Okay? Jisim atom relatif satu unsur tu. Kalau karbon, jisim dia adalah 12. Cikgu, ni kira macam mana jisim dia?
Adakah guna penimbang biasa? Tidak, of course tidak, sebab dia atom. Dia unsur. Mana dia nak guna macam tu? Macam mana nak timbang macam kita timbang? Dia ada cara timbang dia. Dia gunakan karbon 12 sebagai dia punya benda yang untuk di-comparekan lah. Okay. So itu tak perlu awak tahu. Okay, now awak tengok dekat sini ada colour. Dia dah buat bagi colour dah. Ada colour biru, ada colour oren, ada colour kuning. Okay. Colour-colour ni adalah benda yang dia dah kategorikan. Unsur ni jenis apa. So, kategori dia ada 3. Logam, separuh logam, bukan logam. Kalau korang perasan, belah kiri banyak yang warna kuning. So, banyakkan belah kiri jadual berkala ni, dia adalah logam. Kebanyakan unsur kat jadual berkala ni dalam bentuk logam yang kita temui. So, belah kiri ni adalah banyak logam. Okay, kat belah kiri jadual berkala ni adalah logam. Dekat tengah-tengah warna oren ni adalah separuh logam. Separuh logam lah. Dan yang kanan, belah kanan jadual berkala unsur warna biru ni, dia kategori bukan logam anak-anak. So, awak tengok ni, hidrogen ni. Apa special ni? Kata bukan logam belah kanan. Yes. Dia adalah special. Dia adalah bukan logam. Bisa jenis gas hidrogen yang berada belah kiri. Itu je dia orang je. Okay, yang lain sebelah kanan. Okay, cuba korang tengok pula dekat jadual berkala tu. Ada nombor-nombor kan? 1, 2, 3 sampai 18. So, anak-anak, itu adalah nama kumpulan dia. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. So, maksudnya macam ni. Cuba tengok pada kumpulan 2. Dalam kumpulan 2, ini ahli-ahli kumpulan 2. Beryllium, magnesium, calcium, bla 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 sampai bawah ni. Cuba tengok pula kumpulan 1. Okey, kumpulan 1 anak-anak, untuk pengetahuan awak, dia bukan bermula daripada hidrogen. Dia bermula daripada lithium. Hidrogen ni special dia bukan kumpulan 1. So, dia mula daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, silisium, francium. Ini geng-geng kumpulan 1. Kumpulan 18, cikgu bagi contoh lah. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini geng-geng kumpulan 18. Kenapa dia duduk kat kumpulan yang sama? Orang yang kumpulan sama, perangai pun sama. Macam korang lah kan? Siapa yang sama grup dengan korang tu, perangai lebih sama. Korang macam tu lah. Kumpulan 17. Fluorine, bromine, iodine, setium, bla 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 ni kumpulan sama. Perangai dan juga sifat kimia dia juga adalah sama. Macam tu Ini yang nombor-nombor atas ni adalah nama kumpulan. Okay, anak-anak. Ni, setiap satu ni, adalah unsur-unsur yang kita temui kat dalam dunia ni. So, ada banyak unsur yang awak dah pernah tengok, ada yang tak pernah tengok, kan? Okay. Yang pernah selalu korang dengar apa? Oksigen. C, karbon. Tu yang korang selalu dengar, kan? Hidrogen. Okay, apa lagi? Neon, lampu, helium, gas tu, kan? Okay, apa lagi yang korang selalu dengar? Natrium. Okay. Ada juga korang tahu tapi korang tak tahu nama saintifik dia. Contohnya ferrum. Ini adalah ferrum. Ferrum ni adalah besi. Besi yang kau guna tu dekat pagar tu kan. Itu adalah ferrum nama dia kalau kat dalam jadual berkala. Okey, Cu ni apa? Ni adalah cuprum. Guna kat wire elektrik kan. Cu. Okey, apa zinc? Ni selalu korang tengok lah ni. Aluminium. Korang selalu tahulah nama ni. Tapi ada yang nama dia pelik tapi sebenarnya korang tahu. Contoh yang ni. Argentum. Okay. Argentum ni adalah nama saintifik dalam jadual berkala dia. Tapi argentum ni sebenarnya perak. Okay. Cincin silver yang korang pakai tu perak tu kan. Silver tu. Itu argentum nama dia. Yang ni aurum. Aurum ni very very special. Nama aurum. Apa tu aurum? Aurum tu adalah emas. Okay. Yang ni adalah emas. Nama saintifik emas adalah aurum. Okay. So inilah dia jadual berkala. Dia menggambarkan apa benda yang unsur-unsur yang ada. Okay. Setiap unsur tu special ada kegunaan dia. Dia ada geng-geng-geng dia. Now cuba tengok dekat sini. Awak tengok kat sini kan. Awak tengok kat sini nama dia kumpulan yang berada di belah bawah kanan ni. Ni adalah geng-geng yang belum lagi diberikan nama secara rasmi. Sebab dia baru ditemui. Yang kebanyakan yang lain ni dah lah beratus tahun jumpa. Tapi yang ni baru ditemui. So tak lagi dinamakan. Tak letak lagi. Tapi saya rasa yang latest ni dah letak. Okay. Seterusnya apa lagi? Okay, awak tengok. Okay, awak tetap tanya tu. Yang benda baru keluar ni. Jadi tak masuk ke dalam ni kan. Okay. So anak-anak dua ni. Dia ni berpunca daripada sini. Bawa turun sini. Yang sini. Yang ni. Okay. Dia maksudnya dalam kotak ni ada lagi banyak unsur. So tak boleh nak masuk kat dalam ni. Sebab dia punya penyusunan akan bermasalah. So dia keluarkan di bawah. So yang kat bahagian ini kita sebut dia sebagai Sri Lantanida. So Sri Lantanida ni kebanyakan unsur-unsur dalam Sri Lantanida ni
dia gunakan untuk buat flash camera dan sebagainya. So, siri actinida pula, daripada sini, di siri actinida pula, kebanyakan unsur ni adalah unsur radioaktif lah. Digunakan untuk nuklear dan sebagainya. Cuba you tengok ni, uranium ni. Uranium ni untuk digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Which is very very dangerous, tapi ada penggunaan dia. Okay. Inilah dia jadual berkala. So, nama-nama kat dalam jadual berkala ni macam mana ni? Okay. Sebelum tu. Ni nampak ni gas nadir. Nampak tak gas nadir? Okay. Gas nadir ni, okay, cikgu dah cakap kat awal. Kebanyakan gas kan, hidrogen ke, kalau nak hidup kat dunia mesti H2. Oksigen ke, nak hidup kat dunia O2 kan. Tapi kalau gas nadir, dia hanya akan wujud sebagai atom je. Dia tidak akan wujud sebagai molekul. No way. Sahaja. Maksudnya tak akan jadi He2. Maksudnya tak akan. Neon, Ne2, tak akan. Dia hanyalah He je, helium. Neon je. Dia seketul dia je hidup kat dunia ni. Sebab apa? Dia adalah gas yang stabil. Okay, apa maksud stabil? Telah mencapai susunan elektron yang stabil. Okay. Saya kena cakap je tapi saya tak terangkan benda ni. Bukannya awak tak tahu lagi. Okay. So, geng-geng 18 ni, geng-geng ala-ala kita ni geng sombong ni. Tak ada kawan orang. Okay, dia tak akan tindak balas dengan sesiapa pun. Dia memang seorang hidup kat dunia ni. Sebab apa? Dia dah stabil, dia tak boleh kawan orang lain. So, ni geng-geng stabil. Gas. Ni gas tau. Semua ni gas. Dia hidup stabil, tak perlukan bergabung orang. Dia tak nak bergabung orang, tak nak kahwin, tak nak apa-apa, tak nak geng-geng. Dia nak hidup seorang. Itulah dia gas. Gas nadir. Okay. Alright. So, itulah dia cerita pasal jadual berkala. Ni pengenalan sebagai jadual berkala dulu. So, nama-nama dan jadual berkala ni, macam mana dia bagi nama Okay, nama-nama yang dia bagi ni ada cara-cara dia. Okay, banyak cara bagi nama. Kalau kita tengok contoh kat sini, dia kata apa? Nama-nama ni, dia bagi contoh, dia bagi yang pertama Rutherfordium. Rutherfordium ni nama dia, oleh Ernest Rutherford. Dia ni adalah seorang ahli nuklear fizik. So, dia jumpa unsur tu, bagi nama tu ke guna nama dia. Seaborgium. Okay. Siapa yang unsur nama daripada siapa? Glenn Seaborg, iaitu seorang kimia. Borium. Okay, BH simbol dia. Daripada Niels Bohr, seorang ahli fizik. Meitnerium. Lise Meitner, seorang ahli fizik juga. Darmstadtium. Darmstadt dekat Jerman, tempat pula. Kalau Darmstadt ni dia diberikan nama bersempena nama tempat penemuan dia. Tak mesti nama orang, nama tempat pun dia juga. Okey, Roentgen. Okey, daripada Wilhelm Roentgen, iaitu seorang ahli fizik. Okey, Copernicium. Okey, Copernicium ni daripada nama Nicolaus Copernicus, iaitu seorang ahli fizik, tapi yang jumpa dia Sigurd Hoffmann. So maksudnya walaupun yang jumpa tu orang lain, tapi dia suka kat orang lain tu, dia bagi nama yang dijumpa tu dengan nama orang lain tu. Itulah. So, benda yang cikgu cakap dia pada 113 sampai 118 ni, dia belum lagi diberikan nama secara rasmi. Okay, cuba tengok tahun penemuan dia. Memanglah baru sangat, 2003, 2004, 2010, 2006 so dia tak ada nama lagi. Sama lah macam korang punya nama. Kalau contoh cikgu yang jumpa, akan nama Nurainium contoh, kan? Tapi kalau kau tengok nama-nama ni, dia tak ada bagi nama-nama orang yang ahli sat dadah ke, kan? Yang Bak Rempit ke, tak ada nama tu yang dia bagi. Semua nama orang-orang yang hebat. Okay, nak nama unsur tu nama awak, jadilah orang hebat, jadi ahli fizik, ahli kimia, insya-Allah. Okay. Alright, so setakat ini itu sahaja yang cikgu nak terangkan untuk kelas hari ini. Okay, so nanti next class kita akan sambung lagi. Cikgu harap awak faham, belajar, no choice, memang usaha sendiri. Dari siapa yang boleh bantu awak sendiri bantu dia awak sendiri. Awak ada banyak masa, tak payah pergi sekolah, duduk kat rumah. Jangan nak main game je. Tengok balik benda nak kena belajar. Jangan datang sekolah satu benda tak tahu. Okay, alright, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.